Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini kita masih lagi berada di bawah bab 4 iaitu nisbah, kadar dan kadaran. Dan standard kandungan untuk hari ini yang di bawah bab 4 juga, tapi yang paling akhir iaitu 4.5 berkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Okey, dan subtopik untuk hari ini, untuk video kali ini adalah 4.5.3. Kalau ikutkan ini adalah standard pembelajaran yang terakhir, yang paling akhir di bawah bab 4. Okey, iaitu kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah yang melibatkan perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Okey, jadi sebelum ni kita dah belajar dah. Okey, kita dah banyak belajar macam mana apa itu nisbah, apa itu kadar, apa itu kadaran. Okey, kita dah belajar juga kaitan antara nisbah dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan, dan kita belajar juga perkaitan antara kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Jadi untuk video kali ni apa yang kita belajar tu kita akan macam mana pula kita kena fikir pula macam mana pula untuk kita apply apa yang kita belajar tu dalam satu ataupun dalam soalan-soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita tengok contoh. Okey, tengok contoh. Okey, saya ambil contoh yang pertama ni, saya ambil daripada buku teks je. Okey, buku teks muka surat 97. Okey, muka surat 57 saya ambil daripada buku teks yang melibatkan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, macam mana untuk kita selesaikan masalah yang melibatkan perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Macam mana apa yang kita belajar tu macam mana kita nak apply. Okey. Okey. Okey, dalam soalan ni diberi satu jadual. Okey, jadual ini menunjukkan kadar sewa bulan dan wang pendahuluan penyewaan bilik pansapuri di Taman Bukit Damai. Okey, jenis pansapuri yang pertama adalah jenis 2 bilik dan yang kedua adalah jenis pansapuri yang jenis 3 bilik. Dan kedua-dua bilik ini kadar sewa bulannya adalah berbeza dan wang pendahuluan iaitu kalau kita selalu dengar kita bayar deposit. Deposit tu sama je. Deposit tu dalam bahasa Inggeris. Okey, wang pendahuluan tu dalam bahasa Melayu. Okey. Kalau kita nak masuk sesuatu tempat sewa, kita akan untuk kali pertama kita masuk, kita kena bayar deposit ataupun wang pendahuluan dan sewa bulanan yang pertama. Okey, itu syarat kalau kita nak masuk sesuatu tempat. Kalau kita nak sewa bilik ke, sewa rumah ke, itu memang kita kebiasaannya kita akan buat macam tu. Okey, jadi kalau yang jenis 2 bilik ni, jadual ni bagi kadar sewa adalah RM450 dan jenis yang 3 bilik mahal sikit lah. Okey, 550. Dan wang pendahuluan bagi 2 bilik juga adalah berbeza, iaitu kalau yang 2 bilik adalah wang pendahuluannya, depositnya kena bayar 1 bulan sewa. 1 bulan sewa ni adalah persamaan dia 450. Okey, kalau bulan pertama tu kena bayar 2 kali ganda lah maksudnya. Okey, 2 kali ganda. Okey, kalau untuk 3 bilik pula, wang pendahuluannya adalah 2 bulan sewa. Maksudnya kalau depositnya adalah 2 kali ganda pada kadar sewa bulanannya. Okey, saya harap pelajar faham apa yang jadual ni ingin sampaikan. Okey, jadi kita tengok contoh pula. Tengok soalan yang pertama. Okey, tengok soalan pertama. Ben dan Farid masing-masing menyewa pansapuri 2 bilik dan pansapuri 3 bilik. Okey, kita ada 2 orang iaitu Ben dan Farid. Ben dia sewa pansapuri yang jenis 2 bilik dan
Farid dia sewa jenis pansapuri yang ada 3 bilik. Okey, itu adalah info yang diberi. Okey, soalan minta cari nisbah jumlah bayaran awal bagi bank kepada jumlah bayaran awal Farid. Okey, sebelum kita cari nisbah, kita kena tahu dulu. Okey, berapa jumlah bayaran tersebut. Okey, jadi kita kena buat satu persatu. Kita kena cari jumlah bayaran bagi bank dan yang kedua kita kena cari jumlah bayaran bagi Farid. Okey. Okey, jadi kita tengok A. Okey, bayaran awal macam saya kata tadi, bayaran awal maksudnya kali pertama kita masuk, kita perlu untuk kita bayaran awal, apa yang perlu dibayar adalah wang pendahuluan. Saya gantikan dengan WP dan kadar sewa. Kadar sewa. Untuk bayaran awal, kali pertama masuk kena bayar dua benda ni. Dan untuk bank. Kita cari untuk bank dulu. Kita cari untuk bank. Untuk bank. Saya tengok bank dia sewa adalah jenis 2 bilik. Bank dia sewa jenis yang 2 bilik. Kalau yang 2 bilik, wang pendahuluannya adalah 1 bulan sewa. Maksudnya kalau 1 bulan sewa adalah 450. 1 bulan sewa. Kadar sewa yang bulanannya tu adalah adalah maksudnya satu bulan tu dia kena bayar berapa satu sewa tu. Gitu maksud dia. Dan tambah kadar sewanya adalah 450. Nampak? Untuk kali pertama kita akan bayar 2 kali ganda. Pelajar juga boleh nak buat 2 darab dengan 450. Sama je. Jadi yang ini saya teruskan je. Jadi RM 450 tambah RM 450 kita akan dapat RM 900. Bermakna bayaran awal bagi bank adalah RM 900. Jadi maksudnya bank nak masuk bilik tu yang kali pertama, nak masuk bulan pertama dia kena bayar sebanyak 900. Jadi kita tengok pula untuk Farid. Farid dia sewa jenis yang 3 bilik. Farid dia sewa yang jenis 3 bilik. Jadi wang pendahuluan bagi Farid adalah 2 bulan sewa. 2 bulan sewa maksudnya kita kena buat 2 kali dengan sewa bulanan berapa? Kalau sewa bulanan dia adalah 550. Tambah kadar sewa bulannya adalah 550. Jadi 2 darab 550 kita boleh tekan kalkulator, kita akan dapat RM 1100 tambah dengan 550. Kita tambah, kita akan dapat RM 1650. Dah selesai. Kita cari, belum selesai lagi. Belum selesai sepenuhnya. Kita baru dapat jumlah bayaran bagi bank dan jumlah bayaran awal bagi Farid. Tapi soalan minta kita dalam nisbah. Dalam nisbah. Soalan minta kita jawapan akhir dalam bentuk nisbah. Jadi apa yang perlu kita buat adalah oleh sebab itu dia punya nisbah bagi bayaran awal bank kepada jumlah bayaran awal Farid adalah 900 kepada 1650. 900 ni bagi bayaran awal bagi bank dan 1650 bayaran awal bagi Farid. Jadi kita masih boleh permudahkan, iaitu pelajar boleh tekan kalkulator, iaitu 900 per dengan 1650.
pelajar terus akan dapat 6 kepada 11. Kalau secara manual, pelajar boleh bahagikan, secara manual boleh bahagi dalam sifir 150. Kedua-dua ni kena bahagi dengan 150 untuk kita permudahkan. Nisbah kalau boleh kita kena bagi jawapan yang paling mudah, yang paling termudah. Paling kecil maksudnya. Jadi selagi kita boleh kecilkan, kita kecilkan. Jadi 900 per dengan 150 kita akan dapat 6 kepada kita bertindih bagi nisbah, kita turunkan sahaja 1650 per dengan 150 kita akan dapat 11. Jadi jawapan dia sama macam tadi. Ini adalah dia punya nisbahnya, jawapan akhirnya. Dia punya nisbah, jumlah bayaran awal Ben adalah 6 dan jumlah bayaran awal bagi Farid adalah 11. Ini adalah untuk soalan A. Jadi kita teruskan untuk soalan B. Saya padam dulu. Kita tengok soalan B. Gaji bulanan Ben dan Farid masing-masing. Kalau Ben dia punya gajinya adalah 3,750 dan Farid dia punya gaji adalah 5,000. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan, dia nak suruh kita aplikasikan konsep kadaran yang kita belajar kelas yang sebelum ni. Tentukan peratusan. Tengok soalan minta kita jawapan akhir dalam bentuk peratus. Tentukan peratusan perbelanjaan sewa daripada gaji bulanan bagi setiap orang. Maksudnya kita kena cari peratus peratus sewa, kadar sewa ni bagi Ben dan bagi Farid. Jadi kita kena buat satu per satu. Jadi kita mulakan dengan Ben dulu. Soalan B. Kita mulakan. Kita keluarkan dulu info yang diberi. Gaji bulanan. Kalau Ben adalah sebanyak 3,750 dan Farid adalah sebanyak 5,000. Jadi kita buat dulu untuk Ben. Yang pertama, kita buat dulu untuk Ben. Dia punya gaji adalah 3,750 dan dia punya sewa. Sebab soalan minta kita cari peratusan bagi perbelanjaan sewa. Maksudnya kita kena cari berapa sewa dia. Sewa bulanannya. Berbeza dengan yang tadi yang soalan A tu bayaran awal, maksudnya bayaran sewa yang pertama, kali pertama dia masuk. Yang soalan B ni perbelanjaan sewa, maksudnya tiap-tiap bulan tu dia kena bayar berapa. Tu maksud soalan yang B ni. Berbeza dengan yang pertama tadi, yang soalan A tadi. Jadi sewa bagi Ben tiap-tiap bulan dia kena bayar sebanyak 450. Lepas tu kita nak cari peratusan bagi sewa. Sewa ni berapa dia punya peratus. Kita tahu 450 tapi berapa peratusnya. Jadi kalau keseluruhan gajinya mestilah full adalah 100%. Saya ada ajar semalam dalam sekerja, ada belajar dalam video sebelum ni, kita kena buat dalam bentuk kotak. Kotak yang pertama ni adalah kotak peratus dan kotak yang kedua adalah kotak nilai. Apa yang kita nak cari adalah sewa. Saya gantikan dengan huruf S, senang sikit. Adalah S. Sewa ni untuk Ben dulu ya. Nilai
nilai hanya adalah RM450. Sewa bulanan dia adalah 450. Ni yang kita nak cari. Peratus ni berapa bagi 400? Peratus bagi sewa bulanan 450 ni berapa? Okey, kalau yang full adalah 100%, nilainya adalah 3,750. Okey, selesai. Kita buat dalam kotak, kita lengkapkan dalam kotak, kita keluarkan dalam bentuk pecahan. Jadi S per dengan 100 sama dengan 450 per dengan 3,750. Okey, ingat balik apa yang saya ajar sebelum ni. Kalau kita nak S seorang diri, kita kena larikan 100. Kita kena bawa 100 pergi ke belah kanan. Okey, 100 ni S per dengan 100 adalah sama dengan S bahagi dengan 100. Jadi bila dia nak pindah ke sebelah kanan, bahagi, bila pindah sebelah kanan dia akan jadi darab. Okey, jadi 450 per dengan 3,750 jadi darab dengan 100. Okey, kita kena pindahkan 100 ke sebelah kanan. Okey, jadi kita boleh tekan kalkulator sahaja. 450 per dengan 3,750 darab dengan 100. Kita akan dapat 12%. Okey, sebab 100 ni adalah 100%. Ingat balik. Jadi sebab itulah ada unit peratus. Jadi sewa bulanan bagi Ben adalah 12% daripada gajinya yang dia kena bayar belanja sewaan dia tu. Okey. Jadi kita dah selesai untuk Ben. Kita kira pula untuk Farid. Jadi untuk Ben, saya tulis kat sini dulu. Ben adalah 12%. Okey, sebab tak muat saya kena padam lah. Okey, kita kira untuk Farid pula. Okey, Farid. Okey, yang kedua. Okey, kita kira untuk Farid. Okey, gaji Farid berapa? Gaji Farid adalah 5,000. Okey, gaji Farid adalah 5,000. Okey, gaji Farid sebanyak 5,000 dan sewa bulanan bagi Farid adalah sebanyak 550. Jadi kita nak cari dia punya peratus. Okey, dan kalau keseluruhannya adalah 100%. Kita nak tahu belanja sewa daripada gajinya berapa peratusnya. Okey, jadi kita masukkan ke dalam kotak. Okey, kotak pertama adalah kotak peratus dan kotak yang kedua adalah kotak nilai. Okey, sama juga saya gantikan dengan huruf S. Okey, dan peratus S kita nak cari dan nilainya adalah 550. Okey, jadi kalau 100%, belanjanya adalah 5,000. Okey, jadi kita keluarkan. Okey, kita keluarkan S per dengan 100. Okey, sama dengan 550 per dengan 5,000. Okey, jadi macam tadi juga nak tinggalkan S, kita nak S seorang-seorang, kita kena alihkan 100. Jadi 550 per dengan 5,000 kita kena darab dengan 100. Okey, jadi boleh tekan kalkulator. 550 per dengan 5,000 darab dengan 100, kita akan dapat
11%. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan adalah oleh sebab itu, peratus bagi ben, peratus pembelanjaan sewa bagi ben adalah sebanyak 12%. Dan peratus bagi Farid adalah sebanyak 11%. Jadi itu sahaja untuk jalan penyelesaian bagi soalan ini. Kita pergi contoh yang kedua. Contoh yang kedua dan juga merupakan contoh yang terakhir. Yang kedua adalah terdapat 36 orang penumpang di dalam sebuah KOC MRT. Di setiap berikutnya, 9 orang penumpang turun dan 23 orang penumpang menaiki KOC itu. Ini adalah sejenis pengangkutan awam. Jadi kita keluarkan dulu info yang diberi. Penumpang asal. Kita tengok penumpang asal KOC MRT ni adalah sebanyak 36 orang. Jadi yang turun tu berapa? Yang turun adalah 9 orang. Penumpang asal ada 36 orang, yang turun adalah 9 orang dan yang naik seterusnya tu adalah 23 orang. Jadi kita keluarkan. Yang turun tu adalah 9 orang dan yang naik pula tu yang naik pada stesen seterusnya adalah sebanyak 23 orang. Sebanyak 23 orang. Jadi jumlah baru adalah sama dengan 36, tolak dengan 9 tambah dengan 23. Kita dapat jumlah baru adalah sebanyak 50 orang penumpang. Ini daripada informasi yang diberi. Kita tengok soalan A. Kita tengok soalan A. Tentukan peratusan penumpang yang turun. Yang turun sahaja. Itu berbanding dengan jumlah penumpang asal dengan mengaplikasikan konsep keadaran. Berbanding dengan jumlah penumpang asal. Bermakna soalan now adalah asalnya adalah 36 orang dan yang turun adalah sebanyak 9 orang. Dia nak suruh kita cari peratus bagi penumpang yang turun berbanding dengan jumlah penumpang asal. Penumpang asal adalah sebanyak 100% lah. Jumlah maksimum bagi peratus adalah nilai maksimum bagi peratus adalah 100%. Yang asalnya mestilah 100%. Kita nak tahu berapa peratus bagi yang turun. Jadi sama juga kita masukkan ke dalam kotak. Kotak. Yang turun saya gantikan dengan huruf T. Kita nak cari T, nilainya adalah 9 orang. Dan kalau beban yang 100 adalah nilainya adalah 36 orang. Jadi kita boleh keluarkan T per dengan 100 adalah sama dengan 9 per dengan 36 orang. Adalah kita nak T seorang diri, jadi kita kena alihkan 100. Jadi 9 per dengan 36 darab dengan 100. Jadi kita akan dapat adalah 25%. Jadi peratusan penumpang yang turun daripada KOC itu adalah sebanyak 25%.
peratus. Okey. Okey, jadi kita tengok soalan B. Okey, soalan B dia kata apakah nisbah? Okey, dia nak dalam nisbah pula. Okey, apakah nisbah penumpang yang menaiki kerusi di stesen kepada jumlah? Okey, yang menaiki di stesen, maksudnya yang menaiki yang di stesen seterusnya tu. Okey. Di stesen kepada jumlah bilangan baru. Okey, jumlah bilangan baru. Dia nak nisbah penumpang yang menaiki kepada jumlah bilangan yang baru. Okey, ungkapkan jawapan anda sebagai pecahan. Okey, dia nak jawapan kita dalam bentuk pecahan, perpuluhan dan peratusan. Maksudnya ada 3 jawapan. Yang pertama jawapan bentuk pecahan, yang kedua kita kena tukarkan kepada perpuluhan dan yang ketiga kita kena tukarkan kepada peratusan. Okey, jadi kita dah dapat. Okey, yang naik adalah sebanyak berapa tadi? 23 orang kepada jumlah baru. Okey. Jumlah baru kita dah kira ke atas ni 36 tolak 9 tambah dengan nombor 23 kita akan dapat sebanyak 50 orang. Okey, jadi tapi kita tengok boleh kecilkan tak? Kalau tak boleh kecilkan, kita tinggal macam ni je. Okey, tapi ingat soalan minta kita dalam bentuk pecahan, perpuluhan dan peratusan. Jadi kita daripada nisbah, kita perlu tukar pecahan. Okey, nak tukar pecahan. Okey, jadi 23 nisbah dengan 50 adalah sama dengan 23 per dengan 50. Okey, itu dalam bentuk pecahan. Kalau perpuluhan adalah kita kena buat 23 bahagi dengan 50. Boleh tekan kalkulator, kita akan dapat 0.46. Okey, ini adalah bentuk perpuluhan. Dan yang ketiga, dia nak kita cari dalam bentuk peratusan. Okey, jadi apa perlu kita buat adalah sama ada pelajar nak ambil 23 per dengan 50 darab dengan 100 ataupun nak ambil 0.46 darab 100 pun boleh. Sama je. Okey, jadi saya buat 0.46 darab dengan 100. Okey, jadi ada 2 kosong kena potong. Gerakkan 2 titik ke belakang. Jadi 46%. Jadi ini adalah jalan penyelesaian bagi soalan B. Maksudnya dia punya pecahan adalah 23 per dengan 50 dan bentuk perpuluhannya adalah 0.46 dan peratusannya adalah 46%. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran hari ini yang melibatkan penyelesaian masalah berkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih. Bye.